Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sorry, suara agak sembang sikit, macam nak sembang. Baik, harapnya para pendengar sihat lah ya. Dan semoga kita jauh daripada COVID-19 dan juga keadaan pandemik di Malaysia semakin reda lah, insyaAllah. Baik, topik yang saya akan bawa kali ini ialah two-factor authentication dan juga cara nak implement two-factor authentication. Okay. Boleh nampak tak? Boleh nampak macam boleh jawab ni kan. Sekejap saya tak pasti korang nampak full screen ataupun partial. Saya partial ni. Kejap. Saya ubah. Okay lah, saya ambil sini lah full screen dah. Right. Okay, two-factor authentication. Okay, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu two-factor authentication dan juga cara nak set up menggunakan Twilio. Twilio ni Authy ni adalah produk Twilio lah. Authentication app. Authenticator app. Right. Okay, apa itu two-factor authentication ataupun two-factor auth ataupun second factor auth ataupun multi-factor auth lah. Multi yang banyak. Ini kedua, 2FA. Jadi two-factor authentication ni adalah sejenis kaedah authentication selain daripada yang kita biasa tu lah kan, kita masuk password tu. Kenapa kita buat? Sebagai added layer of security. Okay, lapisan tambahan security supaya kita punya account, contohnya Google ke Gmail ke Facebook, lebih secure lah kan. Jadi kalau orang boleh teka password kita dengan betul, ataupun mungkin password kita tu berjaya dirampas daripada database, sekurang setidak-tidaknya ada satu lagi lapisan authentication. Okay, authentication ni sebenarnya ada beberapa kaedah lah kan. Yang pertama sekali, yang paling kita biasa tahu, yang paling biasa kita jumpa, iaitu password lah. Password ni dia sejenis authentication, iaitu sesuatu yang kita tahu. Okay, tak kisahlah password ke mungkin nombor PIN ke kan. Kalau kita pergi bank kan, kita cucuk kad ATM, kita masukkan nombor PIN. Anything, apa-apa yang kita ketahui, information lah kan, dia dipanggil sebagai itu kaedah pertama lah. Okay, kaedah kedua ialah sesuatu yang kita miliki. Contohnya telefon bimbit kita, ataupun mungkin kalau dalam isu dalam kes kita nak keluar duit kat bank, kita miliki kad ATM tu. Itu pun salah satu authentication. Kita tak boleh pakai kad ATM orang lain untuk keluarkan duit. Okay, kita kena pakai kad ATM kita kan. Kemudian barulah masuk nombor PIN. Nombor PIN tu sesuatu yang kita ketahui. Dalam kes two-factor authentication ni, mobile app kita lah, kita punya mobile phone lah. Okay, kita akan pakai mobile app untuk dapatkan nombor PIN ni. Two-factor authentication ni sebenarnya nombor PIN. Okay, tak semestinya nombor PIN, tapi kebiasaannya nombor PIN. Sebenarnya bila kita pergi bank, kita keluarkan duit tu sebenarnya two-factor ke sebenarnya. First factor dia ialah kad ATM tu. Second factor dia ialah nombor PIN. So dua factor. Jadi dapat kad tak semestinya boleh keluar duit. Tahu nombor PIN tak semestinya keluar duit. Kena ada kad dan juga nombor PIN.
Dan yang terakhir sekali ialah diri anda sendiri. Diri anda maksudnya cap jari, voice recognition, biometrik lah nak cerita kan. Biometrik, face recognition, iris kan, dan macam-macam lagi lah. Tapi yang paling common sekali cap jari lah. Baik, okay. Two-factor authentication ni lazimnya ialah nombor PIN lah, one time PIN. Maknanya nombor PIN tu kita pakai sekali, lepas tu dah tak boleh pakai dah. Macam kita buat transaction Maybank contohnya kan, Maybank ke apa-apa bank ke, kita buat transaksi, bank akan hantar SMS nombor PIN 6 digit. Okay, 6 digit. Sekali je kita boleh pakai, lepas tu dah tak boleh pakai dah. Tapi beza dia sikit dengan authentication authenticator app ni, dia timely base. Timely base maknanya satu kod tu kebiasaannya dia punya masa kita time frame kita boleh guna dalam masa 30 saat kalau tak silap, 30 saat. Jadi maknanya nombor tu kita boleh pakai banyak kali selagi mana dia masih dalam time frame tu lah. Setiap 30 saat dia akan renew. Dia lain sikit daripada SMS tu sekali guna. Okay, ada banyak lah authenticator app ni. Yang paling famous sekali ialah Google Authenticator. Ada juga Microsoft Authenticator. Dan juga ada lagi jenama lain, app-app lain yang boleh authentic boleh ni lah, sejenis authenticator app. Tapi yang saya nak ketengahkan malam ni ialah Authy lah, sebab saya pengguna Authy dan pengalaman saya menggunakan Authy tu pada saya agak mudah dan berbaloi sebab dia ada backup features yang sangat berguna. Jadi untuk contoh nanti saya akan tunjuk Authy punya Authy sebagai authenticator app. Okay, Authy ni dia melalui mobile app lah. Google Authenticator semua ni maknanya dia OTP tu dia muncul kat mobile app dia. Dia tak hantar SMS. Okay, next. Bagaimana two-factor authentication ni berfungsi? Okay, dalam banyak-banyak aplikasi online sekarang mostlynya memang akan ada lah two-factor authentication ni. Cumanya kita nak activate atau tidak je, itu pilihan kita. Okay, macam Google kan, Gmail, Google lah. Google ni maknanya Gmail, Yahoo pula, Gmail, YouTube, YouTube, Blogger, semua tu lah servis-servis bawah Google kan akan pakai satu ID kan. So Google tu sendiri ada second factor authentication. Facebook pun ada, Twitter dan lain-lain lah. Mostlynya memang ada. Okay, cara dia fungsi. Okay, servis-servis ni bila kita nak set up, dia akan generate satu kod lah yang dia panggil secret code. Secret code ni kebiasaannya juga dia akan jana terus dalam bentuk QR code untuk mudah kita nak scan, kita nak register dalam authenticator app kita. Sebab kod tu panjang. Kod tu boleh jadi dalam 16 huruf kalau tak silap. Lebih kurang lah 16 huruf biasanya 16 huruf. Dia panjang, jadi jenuh lah kalau nak type satu-satu kan. Jadi dengan QR code kita scan terus senang. Right, jadi kod tu kod yang dijana oleh servis macam Gmail, macam Google, macam Facebook semua tu, dia akan simpan dah dalam database diorang. Dia akan ikatkan kod tu dengan akaun kita. Jadi maknanya authentication, two-factor authentication ni dia berfungsi dengan cara security code tu dia akan masuk dalam satu formula, yang mana formula tu akan jana 6 digit nombor lah,
6 digit nombor. Kita panggil OTP tu. Dan dia adalah berkait rapat dengan time base juga. Dia ada masa sekali. Jadi maknanya kita tak perlukan internet pun untuk gunakan authenticator app ni. Sebabnya dia adalah algorithm. Itu apa yang saya faham lah. Dia based on algorithm. Jadi kita register key tu, code tu, secret code dalam phone, benda yang sama. Code daripada code yang sama, secret code yang sama, masa synchronize, okay, segerak, masa segerak. Jadi outcome dia should be samalah, sepatutnya samalah. Maknanya nombor 6 digit tu sepatutnya sama. Tapi itu technical part lah, kita tak perlu tahu sangat. Yang penting yang kita perlu faham ialah perlunya adanya secret code ni untuk kita register dalam authenticator app kita. Okay. Alright. Saya nak bagi amaran sikit untuk siapa yang berminat nak set up two factor authentication ni. Dia lah bagus, okay. Two factor ni, 2FA ni memang bagus sebab dia menambah lapisan keselamatan. Kan, seandainya password kita ada orang boleh teka ke, ataupun password kita compromise kan, sebab ada orang buat brute force attack ke, ataupun maybe database yang simpan password tu bocor kan, password kita bocor lah yang cerita kan. Ya apa ni, orang jahat tu atau hacker tu boleh masuk menggunakan password. Dengan ada yang 2FA ni, kita ada satu lagi security layer, added security layer. Jadi bagus kan, maknanya okey, tahu password tapi dia tak memiliki phone kita. Jadi dia tak boleh nak login lah. Tapi buruknya ialah bila mana phone kita tu hilang, okey, phone kita hilang ke, phone kita rosak ke, ataupun kita terdelete authenticator app tu ke, phone kena curi ke, apa-apa sajalah yang menyebabkan kita tak ada akses kepada authenticator app tu, termasuk delete walaupun install balik dia kosong lah kan, key tu dihilang. Jadi maknanya hilang lah, kita tak dapat akses, kita tak dapat jana 6 digit OTP tu. Jadi memang bahaya. Sebabnya kalau kita tak dapat, berkemungkinan besar akaun kita tu akan terkunci selamanya lah. Maknanya tak boleh buat forgot password. Sebab ini bukan masalah forgot password, ini adalah masalah kita kehilangan ataupun tak dapat akses kepada two factor authentication code tu. Kalau kita lupa password, kita boleh buat forgot password. Tapi 2FA ni kebanyakan servis dia memang tak ada feature untuk kita recover lah. Maknanya if you lost it, terkunci selamanya. Buatlah akaun baru, rugilah kat situ. Jadi itu memang kena faham kan, kena take note sangat-sangat. Jadi maknanya penggunaan authenticator ni dia bagus, tapi dia adalah perkara yang serius kalau hilang kan, kita hilang akses. Alright. Tapi kenapa saya nak ketengahkan Authy by Twilio tu? Sebab dia ada feature backup. Itu saya suka. Jadi maknanya kalau kita hilang phone kita ke, kita terdelete ke apa, dia ada dalam server Authy. Jadi kita boleh tarik balik lah. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Kita kena activatekan backup, kita kena enablekan multi-device. Even though Authy ni kita boleh install dekat pelbagai device lah. Maknanya phone kita ada 2, kita boleh install kat kedua-dua phone kita. Yalah, contohnya mungkin kita kat tempat lain, lokasi lain, kita bawa phone lain, phone yang kita register tertinggal kat rumah kan, kita nak login dekat pejabat contohnya, tak boleh sebab tak ada phone kita kat rumah. Jadi bila boleh multiple device ni baguslah. Maknanya phone kedua tu kita boleh akses. Dan
Authy ni boleh kita install pada PC kita punya laptop, kita punya PC lah. So kalau kat pejabat tu mungkin mungkin kita phone habis kan, phone bateri kita habis, tak charge, tapi kita nak login, perlulah nak login account kita melalui desktop pun boleh. Okay. Baik, cara-cara setup Authy ni, ini saya pakai screenshot daripada website Authy sendirilah, sebab saya cuba screenshot dalam phone, tapi nampaknya app Authy tu dia disable lah, maknanya dia tak bagi permission untuk screenshot. Jadi saya ambil copy paste je screenshot daripada website Authy tu sendiri. Baik, bergantung kepada handphone anda, pakai Android ke ataupun iOS ke. Buka Play Store ataupun App Store dan search Authy. Logo dia macam ni lah, warna merah, lepas tu ada dua macam ladang kuda ni kan. Yang belah kiri ni contoh Android punya nama tu. Nama dia Twilio Authy 2-Factor Authentication. Dalam App Store pula iOS, nama dia Twilio Authy, tapi letak je dalam search tu, letak je Authy, InsyaAllah keluar. Baik, selepas install, seterusnya kita launch lah kan. Kita launch app tu dan kita kena daftar account. Ini saya tak boleh tunjuk sebab saya tak boleh nak screenshot. Ikut je arahan dalam phone tu kan. Kita masukkan email kita masukkan password. Tak ingat lah, rasanya ada kot minta email dan password. Tapi ikut je lah dia punya step-step tu kan. Pastikan nanti mesti akan ada password. So password tu pastikan tak lupa, sebab password tu memang kita akan guna setiap kali kita nak masuk kita punya authenticated app kita. Lagi-lagi kalau desktop lah. Kalau phone kita boleh set up cap jari kan. Tapi sebolehnya ingat lah, sebab sama tak, kalau kita terlupa password Authy tu, maknanya kita tak boleh access lah kita punya kod tu kan, OTP tu. Dan seterusnya, bila kita dah register Authy tu, pergi ke setting. Minta maaf sangat lah saya tak boleh tunjuk. Cari sendirilah setting. Dekat setting, dekat ini berdasarkan Android saya explain Android, iOS saya tak pasti. Kalau Android, dekat setting, pergi dekat tab backup, dekat tab accounts. Dekat tab account tu dia ada toggle backup. Enable kan toggle backup tu. Dan pergi ke tab devices, enable kan juga allow multiple device. Enable kan dua tu supaya apa? Supaya backup tu kita nak allow lah benda tu backup kat server Authy kan. Itu tujuan utama saya recommendkan Authy pun. Yang allow multiple device tu, itu bergantung pada masing-masing lah. Saya suggest allow je lah kan. Kita boleh buat dekat multiple phone, kita boleh kat PC. Tapi kalau rasa macam secure sangat, tak perlu benda tu, itu terpulang pada anda lah. Tapi backup tu saya wajibkan lah. Dah setting tu, seterusnya kita pergi ke application yang kita nak set up tu lah kan. Contohnya kalau contoh yang ini, saya tunjuk Gmail lah kan. Gmail, Google lah, Google. Pergi masuk Gmail, login. Dekat atas belah kiri, belah kanan kan ada lambang kita punya profile picture lah. Kalau siapa yang tak letak profile picture macam dalam gambar ni, dia ada huruf kan, huruf nama kita kan. Klik kat situ, kemudian klik manage your Google account. Saya tak akan tunjuk lah dekat pelbagai jenis kan. Saya tunjuk Gmail lah kan. Untuk Facebook, Instagram, Twitter, itu korang
kaji sendirilah. Okay, manage your account. Baik, dalam manage your account tu, navigate ke tab security. Security. Kemudian scroll ke bawah dan cari bahagian sign in into Google. Dan klik pada two-step verification. Seterusnya, two-step verification. Tekan get started dan masukkanlah password kita kan. Kemudian tekan next. Seterusnya, sebelum kita set up Authy untuk Google lah, ini untuk Google, kita kena set up dulu phone number kita. Phone number ni seandainya kita mungkin kehilangan akses kepada two-factor authenticator app kita, Google dia boleh hantar SMS juga. Tapi kena ingatlah, kalau phone kita hilang, pada sama nombor yang kita register ni pula nombor lama, samalah kes dia, maknanya kita kehilangan selamanya lah akses account tu. Jadi benda-benda yang kita set up dengan nombor phone ni, kalau kita tukar nombor phone yang baru, mohon update lah. Update. Jangan biarkan nombor phone lama tu register kekal lah. Mana kekal nombor lama, jangan update nombor baru. Sentiasa update. Kena ingat kat mana yang kita register nombor phone kita. Contohnya dekat Google, dekat Facebook. Kalau bank tu terlupa pun tak apa lagi. Sebab apa, kita boleh senang-senang pergi bank, tunjuk IC dan kita boleh tukar. Tapi kalau servis-servis online ni, dia lain sikit lah. Memang ada memang kita lost lamanya lah. Bukan benda yang kita nak terlepas pandang. Lepas masuk nombor phone, ini ikut pilihan lah. Nak dapat text message ke nak dapat phone call. Paling mudahnya text message lah. Dan tekan next. Jadi tunggu SMS daripada Google. Ada nombor kod OTP, masukkan. Masukkan OTP tu, kemudian tekan next. Part tu selesai untuk nombor phone kita punya two-step verification. Seterusnya ialah kita set up two-step untuk authenticator app. Kalau tengok sini, dekat atas tu ada backup code. Kat atas ni ada backup code. Jadi saya recommend backup code ni, setup ni kan, saya tak tunjuk lah proses dia. Tapi setup backup code ni, dia akan generate beberapa, saya tak ingat, kod ataupun frasa. Jadi kod dan frasa tu kita catat, dan kita simpan elok-elok lah dalam peti besi ke, kat mana-mana tempat yang selamat. Ini tujuan dia sebagai kalau kita lupa ataupun kita kehilangan authenticator app lah, dan juga mungkin nombor phone kita tu terlupa tukar kan. Bagusnya Google ni dia ada benda tu lah. Ada backup code ni. Ini macam benteng terakhir lah, ataupun cara terakhir kalau kita gagal nak access account kita. Itu nak set up kemudian boleh. Sekarang ni klik pada ni authenticator app ni, set up. Dan pilihlah Android ke iPhone. Tapi saya rasa tak ada masalah kot. Ini tak apalah, pilihlah apa-apa dan next. Bila next, launch kita punya Authy punya app. Dan tekan butang plus kat bawah. Ini contoh ni dia tunjuk iPhone punya screenshot lah. Kalau Android macam saya dah ada bulat kat bawah ni, ada bulat dengan plus. Tekan plus, scan QR code. Scan, jangan ikut arrow ni.
scan QR code. Kalau ada QR code. Kalau tak ada QR code, dia bagi 16 huruf, tak kisahlah berapa, tapi dia ada bagi kod tu dalam bentuk teks. Kita tekan bawah ni lah, enter key manually. Okay, scan. Bila scan, dia akan keluar screen macam ni. Kita edit lah, kita boleh edit logo. Contoh ni Google kan, jadi kita edit logo, kita cari logo Google. Jadi kita cantik lah kita punya apa tu nanti dashboard OT kita tu cantik, ada Google. Kalau Facebook, cari logo Facebook. Benda tu tak ada download, logo tu tak ada download. Benda tu memang dah ada dalam OT tu punya app. Cumanya mungkin ada satu servis yang memang tak ada lah logo dia dalam OT app tu. Itu ikut suka kita lah nak pilih logo apa, atau mungkin ada warna apa kan. Okay, ini account name ni kita boleh bagi nama lah. Okay, contohnya Gmail. Mungkin kita ada banyak Gmail, kita ada banyak Gmail kan, account Gmail. Semua kita nak set up. So mungkin Gmail, nota bertindih, nama username lah, ataupun apa-apalah, tak kisah. Ni kita nak label je, nak label. Tak ada isu pun kalau kita label apa-apa cara sekali pun. Okay, kita save. Bila kita save, tekan next dekat browser kita. Okay, and ni kat Gmail kan, tekan next. Baik, dia akan prompt 6 digit code daripada authenticator. So kita buka authenticator tadi, kita tap pada logo Google lah. Sebab kalau kita pilih Google kan, kita pilih logo Google untuk yang kita set up tadi tu, tap yang tu, dia akan keluar interface macam ni lah. Okay, dia dah bagi ada nama dan juga label dan juga 6 digit. Kalau perasan kat bawah ni ada masa. Okay, ini bilangan saat lah, bilangan saat. Biasanya memang 30 saat lah setiap token ni kan. OTP ni dia panggil token. OTP ni kehidupan dia 30 saat. Jadi ada sedikit tips saya nak bagi. Kita perhatikan baki masa. Okay, baki saat. Kalau baki saat tu kurang daripada 10, saya cadangkan, saya syorkan, tunggu dulu 10 saat tu berlalu dan dia akan generate nombor yang baru. Okay, bila dia generate nombor baru, dia akan kembali 30 saat lah baki kan. Okay, barulah kita ambil nombor tu dan masuk untuk kita masuklah dalam sistem tu ataupun dalam application yang kita nak macam ni setup kan. Okay, tak sesuai setup, even kita nak login pun perkara yang sama tak? Sebab apa? Sebab kalau baki tinggal 10 saat atau mungkin 5 saat, bila kita type, mungkin bila kita tekan verify tu, sebenarnya saat tu dah tamat. Bila tamat, maknanya token tu dah tak valid lagi. Jadi dia gagal lah. So sedikit tips, kalau boleh, kalau baki masa tinggal 10 saat ataupun bawah daripada 5 saat, tunggu je untuk dia generate yang baru. Okay, type token tu, OTP tu, dan verify. Okay, settle. Jadi maknanya kita selesailah kita punya proses pendaftaran OTP tu, pendaftaran secret key untuk Gmail tu kat dalam kita punya Authy app. So nanti bila kita login, dia akan prompt benda tu lah. Dia akan prompt password. Itu memang first step. Second step, dia akan prompt kita punya token daripada authenticator app. Okay, alright, sekian tu je. Cumanya okay, macam Google tadi, dia ada feature untuk kita generate backup code. Itu sangat bagus. Tapi ada certain platform dia tak ada. Jadi saya syorkan QR code yang dia generate masa kita nak set up authenticator app tu, ataupun kalau tak ada QR code, dia bagi huruf panjang-panjang tu, salin, okay, dan simpan sebaiknya.
simpan tu kita anggap macam kita simpan buku bank ke kan. Sekarang tak kira buku kan. Benda penting lah, kita anggap benda tu yang penting. Sebab kita tak nak benda tu jatuh kat tangan orang. Sebab kalau jatuh kat tangan orang, umpama kita tulis password kita kat kertas dan kita simpan, lepas tu orang dapat kertas tu, sama je. Dia adalah benda yang essential lah, benda yang penting. Okay, simpan sebaiknya. Tapi itulah, sama ke macam Google Authenticator app ke, Microsoft Authenticator app ke, kalau kita simpan boleh je. Kalau kita set up balik benda tu, kita scan balik QR kita simpan tu, boleh sebenarnya, tak ada masalah. Cumanya adakah anda yakin yang anda takkan hilang kertas tu setelah 6 bulan? Ataupun mungkin kalau 6 bulan pun tak boleh nak simpan, apatah lagi bertahun-tahun kan, mungkin setahun lebih ke kan. Jadi sebab itulah saya syorkan Authy, sebab dia ada backup tu. Dia memudahkan lah, gimana kita tak payah simpan. Tapi kalau saya memang simpan lah. Kod tu dan QR code saya print, saya akan simpan di tempat yang selamat. Macam saya ada peti safe box, saya simpan dalam safe box. Okay, itu saja demo yang saya nak share pada kali ini. Semoga bermanfaat lah. Right, okay, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.